3 hari 3 malam. Oh, hebat. Orang Arab ni menyantuni tetamu memang kalah kita. Ya. Kalah kita. Allah ya karim. Jadi dia dapat keizinan, dia duduklah di tempat-tempat bilik yang dihaskan. Dia dekati tuan rumah ni. Perhati, nak tengok amal apa yang sampai Rasulullah kata, ini ahli syurga. Dia nak tengok yang tu. Apa amal dia? Sampai Rasulullah beri jaminan. Ya. 1 hari 1 malam tak ada pun. Tak ada lagi tahajud sampai 100 rakaat. Baca Quran berpuluh-puluh juz. Zikir lah. Tak jumpa. Hari kedua, malam kedua tengok sama juga. Tidur pun macam kita juga. Sampailah malam ketiga. Besoknya dia pun mula berani bercakap. Sahabatku, Rasulullah kata engkau ni ahli syurga. Tapi apa amalan kau ni sampai Rasulullah beri jaminan ni? Aku tak tengok pun kau tahajud lah, zikir lah, mengaji ke tak ada. Dia tak ada. Ya? Jadi sahabat tu pun sedialah untuk respon. Ya? Apa dia kata? Memanglah aku ni tak ada amalan yang hebat-hebat sampai orang kata oh, patutlah ni tak ada. Ya. Patutlah dia hebat. Zikirnya 40,000 kali sehari. Macam tu kan? Tak ada. Ya. Aku taklah standard tu. Ya. Tapi aku tidak ada apa-apa amalan buruk dengan orang. Aku tidak pernah sangka buruk pada orang. Ya. Aku tidak pernah merasa iri hati apa yang orang miliki, apa yang Allah beri pada dia. Ya. Aku tidak dengki sesama Muslim. Itu dia syarat kan. Tidak yang dalam hadis itu disebut iri hati. Ya. Dia tidak iri hati. Jadi sahabat-sahabat, kita jangan sampai kita terkeliru, ya? Atau kita terperasan, ya? Bahawa kita banyak zikir, banyak mengaji, ya? Jangan kena banyak zikir, kena banyak mengaji, tapi jangan sampai kita tersilap perkiraan. Ya? Jadi perkiraan kita ahli syurga ni seperti Rasulullah cerita, ya? Dan ini yang kita nak kupas malam pagi ini insya-Allah. Dalam Isra' Mi'raj Rasulullah saya langkah-langkah naik langit 1 sampai langit 6, Allah sampai Sidratul Muntaha. Allah tunjukkan lagi syurga. Nabi Idris masuk ditunjukkan syurga, dia rasa aku nak masuk, dah masuk tak nak keluar. Ya. Satu hari Allah panggil Jibril. Jibril mari sini. Aku dah siapkan neraka, aku dah siapkan syurga. Cuma kau tengok syurga. Seronoklah Jibril kalau macam ni. Orang berebut-berebut tak? Ya. Orang bukan orang berebut kalau macam ni. Payahlah orang nak masuk syurga. Itu payah. Ya. Lepas tu tunjuk neraka. Kalau macam ni semua orang masuk neraka. Ya. Ini perkiraan yang Allah sediakan untuk kita. Supaya kita ada neraca, ada mizan, ada timbangan, ada perbincangan yang sederhana. Jangan berat sebelah, akhirnya kosong. Kita berasa rupanya kosong. Sebab kita tinggal yang sebelah. Ya. Jadi hidup kita ni ada kanan, ada kiri. Ada dengan Allah, ada dengan manusia. Itu maksud saya itu. Ya. Ya. Ada dengan Allah, ada dengan ibu. Ada dengan jiran. Banyak dengan Allah, banyak dengan manusia. Ya. Ini perkiraan tata cara SOP kita nak pergi ke syurga. Ya. InsyaAllah. Contoh hadis yang lain. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa membantu Muslim
dalam satu-satu kesusahan, kepayahan hidup, Allah tolong kesusahan kita di mahsyar. Allah akan tolong kita. Ya. Jadi menolong orang ni satu jaminan Allah. Allah jamin kita, Allah akan beri pertolongan pada kita, Allah akan permudahkan kita masuk ke syurga. Ya. Sebab itu dalam membicarakan syurga ni kita kena lihat kacamata manusia, kacamata membantu manusia. Ya. Bagi satu pilihan utama kita. Ya. Di samping pilihan utama kita dengan Allah, sebab dua-duanya utama. Ya. Sampai Allah meletakkan begitu sekali. Ya. Orang yang kan waktu Nabi naik itu orang yang makan daging busuk, orang yang pikul kayu dah tak kuat, letak lagi. Ini pasal silap perkiraan. Ya. InsyaAllah. Baik. Ahli syurga sekalian, pagi ni kita nak bicara taktikal. Beberapa taktikal untuk kita menyelusuri pintu-pintu syurga. Ya. Yang bukan mudah. Bukan mudah. Ya, bukan mudah. Ya. Tapi kita tak boleh tinggal. Ya. Kita kena terus pikul, kita terus ladeni, kita layani. Ya, taktikal yang Allah sediakan untuk kita syurga. Baik, syurga. Abu Lais dari hadis dari Abu Hurairah. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan, la binata min zahabi wa libinata min fiddah. Syurga itu diperbuat dari batu bata emas berlian. Zahab min zahabin wa labinatan, dari batu bata pentotin, perak. Wa mana tuha al-misk, lantainya daripada kasturi. Wa turabuha za'faran, tanahnya itu za'faran. Wa hisa'uha lu'lu', kerikilnya itu mutiara. Wal yaqut, man yadkhuluha bini'ami, sesiapa yang masuk ke dalam syurga penuh kenikmatan. Wala yab'asu, dan tidak ada kesusahan dan kesukaran. Wa yakhludu, dan kekal dalam syurga itu. Wala yamut, dan tidak akan mati. La yabla siyabahu, bajunya tidak akan rosak, tidak akan lapuk, tidak akan berdaki, tidak akan bertaik lalat. Ya. Wala yaghna siyabahu, dan pakaiannya tidak berubah, cantik. Ya. Ini suasana syurga. Ya. Jadi dalam syurga ni satu perbincangan yang panjang yang dibuat oleh, yang disusun oleh kitab ni, kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Lais As-Samarkandi. Ya. InsyaAllah. Baik. Jadi syurga ni, ahli-ahli syurga ni umurnya muda-muda dia, salasuna sanawat. Umurnya 30-an tahun. Muda berapa? Kuat-kuat. Kuat-kuat, perkasa. Lelakinya, perempuannya, tak ada nenek, tak ada cicit. Semua muda belia. 30-an tahun.
Orang-orang Quraisy ni, dia puak-puak Quraisy ni jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi. Ya Abul Qasim, dia tak panggil Nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, anak dia. Sebab dia tak hijrah. Dia panggil Abul Qasim, bapa si Qasim. Kan nama anak Nabi Qasim. Ya, Abul Qasim. Betul ke kau yang cakap ni syurga ni ada makan, ada minum? Nabi pun jawab, wallahi, demi Allah, orang-orang di syurga ni makan 100 kali ganda. Oh, punya kuat makan. Ya. Imam bagi saya nasi satu bekal. Kalau kat syurga 100 bekas. Sekali ngadap beres. Kuat-kuat makan ni. Ya. Minumnya 100 kali ganda. Kalau minum sebotol malam tu, Mansyah sebenarnya ambil sebotol-sebotol. 100 botol sekali ngadap. Kuat kan? Bukan itu sahaja Nabi kata apa ni? Wafiz ziwaj, dia kata. Begitu juga dalam kelamin. Berkelamin suami isteri. 100 kali ganda. Dekat dunia ni berapa lama? Tuan-tuan dia setengah jam, 1 jam. Ya. Sekali ngadap isteri 1 jam. Katalah terror lah ya. Dekat syurga kakak 100 jam. Cerita syurga ya. Sebab tu Allah kata nikmat syurga ni, nikmat dunia mainan kejap ya. Tapi kekal abadi syurga ya. Syurga ni satu pokok syurga tu anda sebut itu. Kalau kita berjalan, Nabi kata berjalan dari ujung tahun sama-sama 100 tahun baru sampai ya. InsyaAllah. Baik. Di syurga nanti, sahabat-sahabat semua, Allah panggil para malaikat. Malaikat mai sini. Kau beri hidangan semua ahli syurga. Malaikat melayan itu. Ya. Kau beri makan semua para wali ni. Allah kata wali kita. Ya. Maka dihidangkan berbagai makanan lebih lazat. Itu yang makan sampai 100 dulang. Kalau sekarang kita boleh habis 1 dulang, dekat syurga 100 dulang seorang. Ya. Sedap-sedap belaka, lazat. Sehingga bila selesai makan, diperintahkan oleh Allah, berikan minum pula. Beri minum. Maka hamba-hambaku, ya, berikan minum kepada hamba-hambaku. Maka diberi minum. Telah selesai, maka Tuhan berfirman, Akulah Tuhanmu, telah menepati apa yang aku janjikan. Jadi macam tu Allah meraih kita. Ya? Akulah Tuhanmu, aku janji dulu kan, kau buat ni dapat pahala, dapat syurga. Kau buat ni, siapa hamba ku buat ni dapat pahala, dapat syurga. So kan kalau masuk syurga, aku dah jemput malaikat, hidang, layan kamu semua. Ya? Sayang sungguh Allah kat kita kan. Dekat dunia ni panggil malaikat juga melayan kita. Pagi-pagi dah turun tabur rezeki. Siapa yang bangun dapat lah. Yang tidur nyenyak terlepas lagi. Ya. Allah turunkan hujan, Allah panggil malaikat turunkan hujan. Ya, subuh dah pokok-pokok. Ya. Jadi Allah melayani kita di dunia, di syurga, di kubur, di mahsyar. Ya. Syurga ni, tuan-tuan, ada sebuah hadis ni. Nabi bersabda daripada Anas bin Malik. Anas ni anak angkat dia. Anak angkat Nabi bermula umur 10 tahun. Nabi sudah berumur 52 tahun. Anas 10 tahun. Kecil lah kan? Tapi Anas punya taat, Masya Allah. Ya. Patutlah jadi orang hebat. Ya. Anas meriwayatkan hadis. Nabi kata, Man sa'alallahu ta'ala al-jannah. Siapa yang meminta kepada Allah supaya dimasukkan syurga, salasata marrat, ulang 3 kali. Qalatil jannah, jawab jannah, syurga itu akan memberi respon. Apa dia kata? Allahumma adkhilil jannah. Dia akan berdoa pada Allah, ya Allah masukkan dia ke syurga.
Ya. Sebab tu wajib kita berdoa, Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannah. Jangan sekali, jadikan zikir. Allahumma adkhilnal jannah. 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 Jadikan zikir. Sebab kita nak masuk syurga. Ini sekali je saya tak aci. Tak comel tak? Baik, kita ulang. Siapa yang berdoa kepada Allah, dia minta syurga dan ulang 3 kali. Apa dia punya doa tu? Allahumma adkhilnal jannah. Maka syurga pun menjawab, ya Allah, masukkan dia ke syurga. Dan sesiapa yang minta wa manis tajara minan nar, siapa minta lindung jauhkan api neraka, neraka pun jawab, Allahumma ajirhum nar. Ya Allah majrunan nar. Ya Allah jauhkan dia dari api neraka. Ya. Sebab tu kita kena banyak berdoa. Allahumma adkhilnal jannah wa qina adzaban nar. Allahumma adkhilnal jannah wa qina adzaban nar. Allahumma adkhilnal jannata 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 wa qina adzaban nar. Jadikan zikir. Kita punya visi di situ lah. Visi kita syurga. Ya. Visi kita syurga. So visi itu kena selalu diulang. Ya. Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga. Ya. Baik. Allah pernah memberi wahyu. Allah memberi wahyu kepada para nabi-Nya. Apa wahyunya? Hai anak Adam, kau membeli neraka dengan harga yang mahal dan tidak mahu membeli syurga dengan harga yang murah. Ini manusia kan? Waktu malaikat itu tak nak, Allah nak cipta manusia. Mereka tak setuju. Tak setuju bukan nak protes Allah. Kesian dengan manusia. Ya. Alpa, lalai, wafili. Ya. Jadi Allah heran manusia ni, dia sanggup berbelanja besar nak dapatkan neraka. Tapi belanja yang kecil-kecil yang masuk syurga ni tak mahu. Kecil kan? Masuk duit tak kata mau RM1. Berat apa ni? Bukan nak masukkan sebilik majlis. Ya? Tapi nak merompak tu tak besar modal. Nak menipu tu besar modal. Ya? Jadi nak syurga ni dengan modal yang kecil-kecil. Ya? Kecil-kecil. Ya? Itu pun tak nak. Ya? Kalau Allah kata sedekah satu hari RM100, tak ramai lah orang tak nak. Allah kata sedekah tu bebas, ikut kemampuan. Kan mudah, mampu 10 sen, 2 sen, RM1. Ya? Tak nak. Tak glamour agak gitu. Jadi kata Yahya bin Muaz, meninggalkan dunia berat, tetapi meninggalkan syurga itu lebih berat. Ya. Kita tinggalkan syurga lagi berat. Dia punya lagi berat tu, Masya Allah. Ya. Neraka itu kekal abadi. Dunia ni tamat bila-bila. Tak pagi. Ya. Syurga itu kekal abadi. Ya. Allah, insyaAllah. Baiklah. Itu berapa gambaran syurga yang kita boleh renungi, ya. InsyaAllah. Kita lihat beberapa panduan amalan yang memudahkan kita masuk ke syurga, ya. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang baik. Jadi nak masuk syurga ni mesti muhsinin, jadi orang baik.
Tadi saya teringat nak kongsi lah ni doa. Allahumma ja'alna minal muhsinin, Allahumma ja'alna minal mustaghfirin, Allahumma ja'alna minas salihin. Kan? Jadi kena banyakkan doa-doa sebagai orang soleh, orang muhsinin, orang mustaghfirin, orang yang dapat kampunan, orang yang munfikin, orang yang berinfak, orang yang shadiqin, orang yang membenarkan. Kita mesti berada di kumpulan tu. Tak boleh muhsinin saja tapi tak shadiqin. Tak boleh mustaghfirin sahaja tapi tak munafikin. Jadi dekat Quran tu kan Allah sebut. Salihin, munfikin, mustaghfirin, lagi apa? Qanitin, sajidin, rakiin. Jadi ini pakej doa kita lah, ya. Sebab kita kita tak boleh menjamin amal kita nak masuk syurga, ya. Apa yang kita harap ialah rahmat Allah, ya. Jadi kita minta rahmat Allah. Banyak-banyak, kerap, ulang, minta rahmat. Irhamna birahmatika ya arhamar rahimin fa innaka khairur rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna birahmatika ya Allah, irhamna birahmatika ya Allah. Setelah buat sesuatu kena doa, irhamna birahmatika ya Allah. Macam Nabi Ibrahim kan, lepas siap bina Kaabah dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita tak malah, irhamna fa innaka khairur rahimin. Kasihani aku ya Allah, inilah yang aku mampu buat seceput ini. Aku tak mampu buat banyak, aku tak mampu bantu banyak. Rahmatilah aku. Jadi Allah nak tengok perasaan itulah. Perasaan iman kita dengan Allah, kan? Perasaan iman yang mengharapkan rahmat, mengharapkan maghfirah dan sebagainya. Faman kana rajulika Allah liqa'a rabbahu falyamal amalan shalih. Siapa yang nak mengharap bertemu dengan Allah, siapa nak jumpa Allah, siapa nak masuk syurga, siapa nak bertemu Allah dengan apa, mizan timbangan hisab, kena bertemu Allah. Siapa merasa begitu, ya, dia naklah beramal salih, ya. Jadi ada orang tu dia tak percaya mizan, walaupun dia beriman Quran tapi dia tak pernah baca Quran, tak tengok Quran macam mana muka dia, ya. Jadi dia tak yakin kubur tu, sebab tu dia tak kisah, ya. Orang yang ambil kisah ni sebab dia tahu dia nak bertemu dengan Allah, kan? Bertemu dengan wakil-wakil Allah, mungkar nakir di alam barzakh, di alam kubur. Bertemu dengan Allah di mahsyar, kan? Jadi orang-orang yang rasa memang akan bertemu, kan? Nak bertemu, yang lagi tinggi nak bertemu lah, dia mesti falyamal amalan salihan. Dia mesti menjadikan pakej amal-amal soleh yang banyak, ya. Ma min muslim yushibu fil Islam wa ana uridu an u'azzibahu illa wa ana astahya an u'azzibahu. Allah punya respect kat kita. Ini hadis Allah respect kita ni. Allah naikkan darjat kita, ya. Apa makna dia? Sesiapa di antara orang muslim yang sudah tushibu, sudah putih rambut putih, ya. Rambut putih kita lah ni. Yang rambut putih dah tua. Hari tu saya tanya sahabat-sahabat dalam kuliah di surau ni, apa maksud hadis ni? Dah tua je, mati dah, kapan dah dekat dah tua putih. Betul. Pandai dia. Ya. Siapa dari kalangan muslim yang rambutnya sudah syaib putih, tua, ya. Sepanjang dia mengikuti Islam sampai tua dia. Berapa puluh tahun kita sembahyang sampai rambut putih-putih. Berapa kali kita haji umrah sampai putih rambut, kan? Punya lama, kan? Dia kata, ini hadisnya. Dan kalau aku wa ana uridu an azib, kalau aku nak mengazab dia, nak menganiaya dia, sedangkan dia orang yang lama dah berzikir,
lama dah memberi infak, lama dah berzakat, lama dah menolong orang, lama lah dia buat kebaikan berpuluh-puluh tahun sampai ini umur dia. Illa ana istahya. Aku malu. Allah pemalu dengan kita. Astahya an azibahu. Aku malu nak mengazab dia. Waktu kita kena amin ya Allah, terima kasih ya Allah, hargai, kau pandang amalku, ya. InsyaAllah. Baik. Amalan seterusnya, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Riwayat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, taubatan nasuha itu istighfar. Wahai orang yang beriman, naklah kamu bertaubat, tubu. Lomba-lombalah bertaubat. Setiap second, setiap saat naklah bertaubat. Kalau mampu kan. Banyak sangat salah kita pada Allah kan. Ya. Taubat nasuha. Taubat yang betul-betul. Taubat yang original. Taubat yang tinggal terus keburukan. Itu taubat nasuha. Caranya, kata Ibnu Abbas, banyakkan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Taubat yang diterima ialah taubat yang dapat kendali lidah daripada dosa. Lidah kita kawal. Ni paling banyak dosa ni, mengata orang. Dia sendiri pun boleh mengata orang. Kalau ada geng lagi dah rancak. Ni lidah kita. Ya, banyak dosa lidah kita. Ya. Bila tiada lagi, yang kedua, taubat yang diterima bila tiada lagi hasad, dengki dan sombong, kan? Ini kena latihan yang panjang, Caranya, bila ada orang dengki kita, kita bagi dia, kita doakan dia. Kita doakan dia, kalau boleh ziarah dia, kalau boleh bagi dia buah-buahan. Ini nak melatih kita ahli syurga dah. Ya? Ada orang tak boleh, tak buat dah. Alah ustaz, memang ni jauh lama dah kampung ni, semua kampung, satu kampung kena. Nak tolong buat apa? Ni bukan ahli syurga. Ya, bukan ahli syurga. Sebab masalah orang tu, orang menganiaya tu, Allah nak uji iman kita. Ya, kita nak masuk syurga macam ni. Jadi kalau kita boleh raih orang yang jahat ni, dengan kadar yang kita berupaya, mampu, kita nak kejar ni lah. Pintu-pintu syurga. Ya. Kemudian sudah bersedia hadapi maut. Orang yang taubat ni, orang yang sudah sedia hadapi maut. Ya. Maut ini hadiah. Al-maut, al-maut, hadiah. Ya. Anugerah Allah kepada orang yang beriman mati. Ya. Seksa Allah kepada orang tak beriman mati. Mati ya, seksa guru. Waktu nak mati tu benar seksa. Sebelum mati pun Allah beri azab macam-macam. Apa azab ni? Azab tak dapat iman. Tu azab tu. Dulu saya tak faham macam mana orang kafir Allah azab ni. Hidup bahagia je. Rupanya dia tak dapat iman, tu azab. Kan? Azab yang silent. Doktor kata ada silent. Silent apa tu? Pembunuhan yang senyap-senyap. Ya. Jadi tidak dapat iman tu azab yang silent. Ya. Kakak, abang, kita ada anak. Katalah dua anak lah, contoh dua anak. Senang. Anak A, anak B. Anak A ni kita layan. Apa dia nak kita kasih. Ya. Anak B ni kita bagi separuh. Dia terseksa tu. Yang B tu. Tapi silent. Jiwanya silent. Kita tak rasa. Selalu kita jumpa anak kita berdiri. Dia dah bosok.
Besok dia baru tahu. Oh, bapa tak haji. Maknanya jiwanya terseksa. Kerana kita tak layan dua anak ni dengan cara yang seimbang. Ya. Jadi nak faham azab yang silent ni, kena panggil pakar. Macam mana nak faham azab? Ya. Azab yang silent ni, orang beramal baik tak dapat pahala. Amal baik banyak, tapi tak ada pahala. Sebab apa? Sebab riya. Ni azab silent. Ya. Azab yang tersembunyi. Ya. Orang faham azab ni selepuk gitu je. Jadi dia nak faham silent tu payah sikit. Ya. Baik. Atau tanda-tanda orang yang taubatnya nasuha. Ya. Kemudian amalan lain ni lah, aqimus salat fi tarafayin nahar. Bangunkan salat pada paruh malam, suku malam yang akhir. Qiyamul lail ni. Innal hasanat yazhabanna sayyi'at. Setiap kebaikan itu membuang keburukan. Jadi kalau ada keburukan, cepat-cepat buat baik. Ya? Kalau buat salah dengan isteri, cepat-cepat buat baik dengan dia. Maka hilang, terhiburlah balik hati dia. Kalau tersilap dengan suami, cepat-cepat buat baik. Ya, ini duk simpan. Besok buat jahat lagi, besok buat silap lagi. Berkumpul-kumpul meletup. Bercerai-berai. Macam itulah di sekolah, murid buat salah dengan cikgu. Buat cikgu ni bergeram. Okay. Itulah dengan guru dengan pengetua. Ya. Lama-lama meletup. Ya. Sebab tidak cepat cover dengan buat yang baik. Jadi kita dengan manusia ni cepat buat baik. Dah silap, buat silap, minta maaf buat baik. Ya. Tutup keburukan dengan Allah pun gitu. Ya. Dengan Allah masalah. Keburukan-keburukan yang tak elok tu cepat-cepat kita buat baik. Ya. Zalika zikra lizakirin. Ini peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Zakirin. Bangun malam tahajud, fikirkan dosa-dosa ya Allah. Qul alhamdulillah anta qayyumus samawati wa ma fil ardh wa man fihinna. Qul alhamdulillah anta rabbuna rabbus samawati wal ardh wa man fihinna. Faghfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma anta a'lamu minna. Jadi sembahyang tahajud tu fokus pada minta ampun. Subuh ni minta rezeki, minta kaya, minta jutawan. Sebab ramai orang susah tu. Ramai tuan, 2 hari 3 hari lepas saya pergi pada nipah. Allah, kesiannya anak 5 orang. Tak boleh bayar bil api, bil air. Rupanya orang susah. Hantar bantuan. Ni Ni parikrama. Kalau ibu-ibu nak tolong saya lah, ambil satu sebagai program kita. Kalau dia perlu sebulan RM100 nak beli ikan, nak beli apa, dia hidup seorang, tak pernah berkahwin, duduk di rumah pesaka, tak ada income. Nil. Kalau boleh pakat-pakat seorang RM10 sebulan je sekali, saya boleh bawa tunjukkan tempat tu. Lepas tu bawa teruskan ni. Sebab saya dapat pelanggan yang baru, yang ada anak yang perlu, lagilah besar belanja sekolah anak ni. 2 hari lepas dia hamba Allah datang rumah minta bantuan anak sekolah. Takkan RM100 anak sekolah. Nak buka sekolah, anak saya tu sebelah tu, dia sekolahkan anak dia masuk darjah 1. Dia pergi beli barang-barang sekolah RM500. Mahalnya RM500 baru seorang. Kalau 3 orang. Jadi kakak ni nama ni, kalau tak silap Kak Fatimah, dia perlu RM100 dan dia perlu barang dapur untuk sebulan. Beras 5 kilo cukup. Belilah minyak, dia nak goreng apa. Ya.
Ada sekarang ni adalah ikram bantu. Itulah kalau nak projek-projek amal saleh mengejar syurga, cari orang susah. Di kampung ni mungkin ada juga. Anda tak tahu, pengusi lebih ada. Ya. Dan seterusnya, sampai berapa itu 7.5. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula wajabastahul jannah. Ni kena jadikan zikir kita, doa kita. Siapa yang menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wajabastahul jannah, wajib baginya syurga. Allah, mudahnya itu Nabi kata, Allah kata dalam tadi, nak beli syurga ni mudah je, tak nak jadi maksiat ni payah, tapi belum lumba. Ya Allah, pelik tu. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau hadis tu tak kena nak cakap apa lagi kan, kena buat kan. Baik. Aksaru ma yadkhulul jannah taqwallah. Ya. Orang yang paling ramai masuk syurga taqwallah, orang yang bertakwa. Takwa. Wa husnul khuluq, dan perangai akhlaknya. Khuluq tu maknanya dalam. Kalau tingkah laku tu dipanggil adab, adab sopan, luar. Tapi bila kata khuluq tu dalam. Dalam tu hati, ruh, akal, nafsu. Ini orang yang paling ramai masuk syurga. Ya, insya-Allah. Seterusnya, innama yuwaffas sabirun ajrahum ghairu hisab. Ya, semuanya Allah akan sempurnakan orang yang sabar ni dengan kebaikan, balasan-balasan baik bighairu hisab. Tanpa ada, tak ada bajet dan di luar bajet lah apa. Tak ada sepadan. Ya, orang yang sabar. Ya. Sabar banyak perkara lah dalam macam-macam keadaan. Baiklah, kita berhenti 7.40 hari insya-Allah. Ya Ali, Nabi panggil ya Ali. Arba' hisalu minasyiqaq. Empat perkara menjauhkan daripada celaka. Syiqaq ni celaka, kepayahan. Pertama, jumudul ain. Jumudul ain. Jauhkan dari celaka. Pertama, jumudul ain, jaga mata. Jangan merayang mata tengok buruk orang, lepas tu ceceh mulut. Ya. Tak payah tengok keburukan buku, keburukan orang. Ya. Wa kusawatul qalb. Nah, minta maaf. Salah terjemah. Empat perkara menyebabkan orang jadi celaka. Empat perkara. Orang ni akan celaka itu. Jumudul ain. Jumudul ain ni jamid ni beku. Jumud. Mata buta. Bukan buta tak nampak. Tak peduli. Tak peduli. Tak ambil kisah. Ya. Wa qasawatul qalb, dan hati yang keras. Hati ni ceritalah Allah macam mana pun. Tak masuk hati. Ya. Ceritalah apa. Wa hubbud dunya, dan cinta pada dunia. Cinta dunia. Wa ba'dal amal, dan angan-angan tinggi macam dia tak mati. Dia berangan, dah tua pun berangan.
dah atas kursi memangan, macam dia tak mati. Tidak ambil persiapan. Tanda-tanda kematian dah ada, tapi dia tak ambil persiapan. Ya. Ini riwayat dari Husain. Husain ni cucu Nabi lah, Husain bin Ali. Jadi insya-Allah sahabat, kita nak mengambil sedikit iktibar daripada kisah Isra' Mi'raj. Nabi dibawa ke langit bertemu dengan Allah, dan ditunjukkan syurga. Jadi syurga ni perlu kita kupas luas-luas lah. Sebab kita nak pergi syurga kan? Tapi kita jarang kupas seluas-luasnya. Saya pun tak mampu nak kupas seluas-luasnya. Itulah sekadar yang saya sempat pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita peluang-peluang untuk menyantuni amal-amal yang boleh bawa ke syurga. Kita kena santuni amal tu. Amal tu pun dikena di SOP-nya. Bukan asal buat aja. Kalau beri orang campak aja, tak ada pahala. Beri orang kan, campak je kat imam. Kau ingat aku apa imam kan? Jadi walaupun amal tu baik, tapi approach-nya, SOP-nya tak baik. Jadi tak ada nilai juga. Sebab tu saya suka selalu gunakan santuni. Santuni amal itu dengan elok, dengan SOP supaya berharga lah, bernilai kan? Berharga, bernilai, berkualiti, berpahala insya-Allah. Yang tajuk neraka tu tak tahulah bila lain kali, insya-Allah pun kena bincang juga mudah-mudahan Allah terima amal kita, sahabat, ibu ayah. Allah tambahkan kesungguhan kita untuk beramal, untuk berbakti sesama manusia. Kerana itulah medan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang mukmin, yang muhsinin, yang salihin, yang abidin, yang mujahidin, yang munfikin. Banyak tu. Yang musallin, yang zakirin, yang khashiin, yang syakirin. Subhanallah. Baiklah, kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Yang ni anak-anak ibu ayah kuat-kuat doa yang tadi yang Nabi kata, siapa yang minta syurga ulang 3 kali, syurga pun jawab, ya Allah masukkan dia ke syurga. Bila kita waqina azab benar, jauhkan dari azab api neraka, ulang 3 kali, neraka kata, ya Allah jangan bawa dia ke neraka, aku tak nak tengok dia dalam neraka. InsyaAllah kita selawat 3 kali, lepas tu kita doa ni 3 kali insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adkhilna jannata wa qina adzaban nar. Allahumma adkhilna jannata wa qina adzaban nar. Allahumma adkhilna jannata wa qina adzaban nar. Tak puas kan? Tambah lagi sampai 11. Allahumma adkhilna jannata wa qina adzaban nar. 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 Amin ya Allah ya Rahman. Itulah balik hadis ni. Hadis ni kita punya visi visi. Siapa yang meminta kepada Allah syurga dan ulang 3 kali, maka syurga berdoa, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Siapa berlindung kepada Allah dari api neraka, ulang 3 kali, maka neraka berdoa, ya Allah hindarkan dia dari api neraka.
Allahumma adkhilna jannah wa qina azabannar. Allahu akbar. Jazakumullah khairan katsiran. A'udzubillahi syaitanir alim minasyaitonir rajim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa altaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik wa wasiqillahumma rabitataha wa adim budaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faidil iman bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amisaha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma adkhilna al-jannata wa qina 'adzaban nar. Allahumma adkhilna al-jannata wa qina 'adzaban nar. Allahumma adkhilna al-jannata wa qina 'adzaban nar. Innaka antas sami'ud du'a. Ya mujibus sa'ilin istajib du'ana ya Allah ya Rahman Allah ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Mam. Okey, Mam. Imam Allah.